أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ya ilahal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang saya muliakan, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan haji, puan hajah, ayahanda, bonda-bonda, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berjumpa pada malam ini dalam majlis ilmu, dalam majlis kuliah maghrib kita, insya-Allah mengupas tentang kitab syarah kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Tuan-tuan, kitab yang tidak asing lagi, sebuah kitab yang kita perlu mengkaji, perlu melihat, perlu memahami apakah isi kandungan kitab ini yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah. Sidang hadirin sekalian, saya pertamanya mohon maaf kan tidak datang keuzuran pada minggu yang lalu. Minta maaf yang tak dapat dielakkan. Saya bagi kat mana, kat KL, bagi KL saya lupa lah. Saya terlupa, minta maaf sangat. Minta maaf. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung insya-Allah hikmah yang berbunyi, berkata Syekh Ibn Athaillah, in aratta urudal mawahib alaika sahihil faqra wal faqata ladaik innama sadaqatu lil fuqara. Kata Syekh Ibn Athaillah, jika kamu inginkan pemberian-pemberian, jika kamu inginkan anugerah-anugerah kurniaan Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam membuktikan kehambaanmu. Kita sebagai manusia memanglah kita perlukan anugerah Allah. Kita berhajat sangat kan kepada bantuan Allah, pertolongan Allah kan, pengampunannya, maghfirahnya, tauhidnya, taufik hidayahnya, pertolongan nusrahnya, bantuan Allah Taala. Kita perlu sangat rahmat Allah, barakahnya. Kita memang memerlukan. Syaratnya ini, in aradta wurudal mawahibi alaika. Kalau kamu inginkan datangnya anugerah-anugerah Allah, pemberian Allah Taala pada kamu tu yang tak putus-putus, alaika sahihil faqra wal faqah ladaik, maka kata Syekh Ibn Athaillah, perbetulkanlah, bersungguh-sungguhlah membuktikan kehambaanmu. Apa maksudnya? Buktikan. Kalau kita nakkan Allah tolong, kita kena buktikan kita ni memang hamba. Bukti macam mana? Buktikanlah. Antara cara bukti itu mengaku salah, rasa rendah diri, rasa kita tak ada kuasa, rasa kita ni tak pandai. Hamba Allah. Yang namanya hamba ni kan segala-galanya lemah, tak kuat, tak pandai, tak kekal. Kita kan hamba, gitulah. Barulah datangnya pertolongan Allah. Maknanya kalau selagi tak betul-betul mengaku sebagai hamba, tak betul-betul membuktikan kefakiran kita, dan kehinaan kita di depan Allah Ta'ala, maka selagi itulah Allah pun tengok je lah, maknanya tak tolong lah. Dah kita ngaku kita kuat, nak tolong buat apa? Kalau kita pun sebagai manusia nak tolong kawan, nak tolong orang, dia pun tak ngaku salah, dia pun tak minta tolong, dia pun muka selamba dengan sombong takaburnya, kita tunjukkan dia marah pula. Tentu agak-agak kita nak tolong tak? Agak-agak
menyampah tolong kan. Iyalah. Tapi kalau seorang tu memang betul-betul dia dengan hamba rendah diri, dia dengan mengaku kelemahan dia, minta tolong, aku ni memang tak pandai, tolonglah aku, tolongin. Jadi kita pun rasa macam sayang, suka nak tolong dia. Itu kita hamba. Apatah lagi Allah Ta'ala yang maha pemurah, maha penyayang. Tapi Allah sifat ghayur, sifat Allah Ta'ala antaranya amat cemburu dengan hamba-hambanya, kan? Itu kita jangan lupa. Maka Allah nak kita ni mengaku sebagai hamba. Bukti kita ni adalah hamba Allah, barulah layak dapat ayat ni. Sebenarnya ayat ni ayat tentang zakat ni. Surah At-Taubah tu ayat ke-60 tentang taubat tu. Tentang apa? Zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara, ayat tu. Wal masakin, kan? Ayat tu lah. Hanya saja sedekah itu, zakat itu untuk fakir, miskin, kan? Apa tu? Golongan apa nama ni? Al-gharimin, Ibnu Sabil, yang 7 golongan 8 asnaf zakat tu, kan? Ayat tu. Tapi kupasan dalam kitab ini, dalam bab ini, Syekh Ibn Athaillah tafsirkan maksud ayat itu dari sudut kesufian, dari sudut tasawuf, iaitu dari sudut fiqh ayat itu tentang zakat. Hanya saja zakat itu, sedekah itu untuk orang fakir, miskin. Zakat ni tak perlu, tak payah kerja, kan? Maksudnya kita bayar zakat bukan syarat dia kena kerja, syaratnya dia kena miskin. Betul? Dia miskin layaklah dapat yang 8 asnaf zakat tu. Dia fakir, dia miskin, dia Ibnu Sabil, dia berhutang, dia apa lagi tu? Mu'allaf qulubihim tu, orang yang mu'allaf, kan? Amil, yang 8 tu lah. Syarat dia cukup, dapat, layak dia dapat zakat, pemberian zakat tu. Dalam bab ini, bab apa ni? Bab pertolongan Allah Ta'ala. Maksudnya kita kena bersifat fakir, bersifat kena mengaku kita ni fakir, lemah, miskin, tak mampu. Segala-galanya Allah Ta'ala punya. Hatta nyawa kita pun Allah punya, kan? Hatta kita punya jasad kita pun semua Allah punya. Rumah Allah punya, ibu ayah Allah punya, ibu ayah, keluarga, anak, isteri, cucu, rumah tangga, kenderaan, semua Allah punya. Nafas, bumi ni, langit, siapa punya? Allah punya. Kita tompang aja, tompang semata-mata. Jadi dah nama menompang tu, maksud dalam bahasa mudah, sedar diri. Sedar diri sebagai orang yang menompang, sedar diri sebagai hamba Allah yang menompang di bumi Allah ini. Maksudnya barulah Allah Ta'ala iktiraf, engkaulah hambaku, silakan dapatlah anugerah Allah Ta'ala. Mungkin di luar jangkauan, di luar jangkaan akal kita, datang pertolongan Allah. Tuan-tuan, dalam peperangan Badar misalnya, siapa jangka malaikat tolong turun naik kuda lagi. Para sahabat nampak. Tuan-tuan yang pernah pergi umrah haji, kalau yang pernah ziarah singgah di Badar tu, tuan-tuan, ada sana ada. Badar ni jauh, antara Madinah dengan Mekah, jauh tengah-tengah. Saya haji lepas saya sempat ziarah lah. Alhamdulillah. Ada lagi tu gunung Jabal Malaikat. Dia panggil Jabal Malaikat, gunung malaikat. Tinggi, Masya Allah. Ni pasir lah, gunung pasir, tinggi. Panjat, kita cuba panjat lah, panas. Tak tahan, pijak pasir pun panas. Pasir tapi gunung. Gunung tu ada lagi. Ketika perang Badar, dari gunung tu lah turunnya malaikat ramai, berbondong-bondong, dengan jubah, dengan kuda lagi. Bayangkan, turun bantu orang Islam. Betul? Kenapa? Sebab para sahabat dibimbing dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu betul-betul tawajuh, betul-betul rasa pasrah, betul-betul rasa lemah, rasa longlai, tak mampu. Sampai kan Nabi pun doa dalam ketika perang Badar tu, kan? Nabi doa, ya Allah, kalaulah kami mati besok ni, ya Allah, lan tu'bad, kamu tak akan lagi disembah ya Allah selepas ini. Masya-Allah. Sebab ketika itu sahabat cuma 313 berdepan dengan 1000 orang kafir Quraisy. Dahlah para sahabat dulu tak ada, bukan nak pergi perang pun, bukan plan nak pergi perang. Plannya nak ambil barang-barang, tahan kafilah tu daripada Syam, tahan barang-barang bisnes daripada Syam, nak rampas. Sebab apa?
rumah tangga semua harta benda kat Mekah dia tinggalkan. Dia orang dah joli dah dah kenduri kat Mekah. Jadi hak mereka ni memang berhaklah ambil tu kafilah. Nak tahan tu asalnya. Tiba-tiba kafir Quraisy datang tentera, bawa tentera 1,000 lebih orang, 1,000 orang, tentera berkuda. Siap panah, siap apa semua, masya-Allah. Kan? Nak perang betul-betul. Bayangkan memang matilah, ikut logik memang matilah. Mati lunyai lah, tuan-tuan. Dicincang 313 lawan 1,000. Maknanya kita seorang lawan 3 orang. Kita tak ada senjata. Yang 3 orang ni ada dengan ada apa, senapang, ada pistol, ada pedang, cangkul semua siap. Memang matilah kita. Tapi subhanallah, malam itu Allah turunkan hujan di tempat orang Islam sahaja. Tempat orang kafir tak ada hujan. Subhanallah. Padahal dekat. Tapi hujan turun dekat tempat orang Islam sahaja, kan. Jadi kena hujan, segar, fresh, kan? Buminya mantap. Dan ketika itu Allah berikan rasa mengantuk, tuan-tuan. Rupanya ngantuk pun nikmat. Ngantuk ni nikmat. Tidur pun nikmat, kan? Tidur pun nikmat. Bila dah ngantuk, tidur kejap, bangun segar balik. Segar balik. Tapi kalau dah lah penat, dah lah takut, tak ngantuk-ngantuk, terah angin mata, besok pagi pegang lembik, agaknya, kan. Tapi bila dah mengantuk, dah tidur kejap, dah terlelap, insya-Allah segar, fresh. Itu semua nikmat-nikmat Allah Taala. Allah tolong, Allah bantu, tuan-tuan. Dan akhirnya alhamdulillah menang orang Islam. Apa rahsia mereka? Ni dia. Mereka benar-benar mengakui kefakiran mereka, kehinaan mereka, kelemahan mereka. Barulah Allah tolongkan, datangkan pertolongan Allah Taala, nusratullah. Ya. Jadi benar berharap dan berhajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan layaklah mendapat kurniaan Allah. Firman-Nya, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, ya, kamu semua adalah fakir miskin, berhajat kepada Allah Taala sentiasa dalam segala perkara. Sedangkan Allah, dan Allah lah, dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji, tuan-tuan, ya. Jadi mereka yang berhajat kepada Allah untuk kekal dalam semua keadaan, dan Allah telah menyaksikan betapa manusia amat lemah, ya. Seperti kata Imam Al-Qurtubi kata dalam tafsir ayat ini, ya, iaitu kamu berhajat kepada Allah sedangkan Dia sendiri maha kaya dan maha terpuji dalam setiap perkataan dan perbuatan serta segala hukuman yang Dia syariatkan itu. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan betapa dirinya maha kaya dan maha sempurna. Jadi sidang hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maksudnya inilah sebenarnya rahsia kejayaan kita. Ni bukan rasa rendah diri, ni bukan rasa macam tidak bermaruah, bukan begitu. Ini perintah Allah supaya kita rasa rendah diri dengan Allah. Baru dah Allah akan tolong, bantu kita. Yang jadi masalah umat Islam hari ini, mungkin dia terikut-ikut dengan kefahaman orang kafir yang bukan Islam, iaitu, ya, dia yakin dengan usaha sendiri, yakin dengan kemampuan dia, yakin dengan kepandaian dia, dengan kebijakan dia, dengan perancangan dia. Nah, bila yakin dengan kekuatan yang sedia ada, planning dia, Allah biarkanlah. Tak kuat mana pun, nampak macam kuat, nampak macam kuat. Allah hantar banjir, habis, roboh rumah. Allah hantar tsunami, habis. Allah hantar gunung sekarang ni dekat Jawa, Masya Allah, kan? Sekejap itu, kan? Maknanya kita tak mampu. Kita jangan action, jangan sombong. Itu syaratnya, ya. Dan berkata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, berkata, wa tashihul ubudiyyah mulazimatul faqri wal ajzi wal dhulli wal dha'fi lillahi ta'ala. Dan tashih ubudiyah, membenarkan ubudiyah ni dalam ibadah ni ialah mulazamah, iaitu membiasakan, ya, dengan kefakiran, kelemahan, kehinaan dan kedhaifan, ya, kepada Allah Ta'ala. Tapi bukanlah maksud malas kerja sampai jadi fakir miskin, bukan begitu. Itu salah faham. Kerja, terus kerja dengan sekuat mungkin.
Yang maksud jadi fakir ni, kita kerja macam mana pun, kita sentiasa sedar diri, aku boleh bekerja ni pun dengan anugerah Allah. Ini adalah anugerah Allah, izin Allah ni. Aku boleh beribadah ni pun dengan izin Allah. Aku boleh datang ke rumah Allah, semua ni adalah izin Allah. Boleh buat haji, umrah, boleh apa-apa, atau boleh bercakap pun adalah izin Allah. Bukan dengan kuasa kita, bukan dengan ilmu kita. Ilmu pun ilmu Allah. Kan, barulah Allah akan terima sebagai hamba. Itulah maksud sebenarnya konsep ibadah tu. Dalam solat kita sujudkan muka kita, dahi kita ke lantai, tempat yang kita pijak-pijak, situ kita pijak, situlah kita sujud kat lantai, sama level dengan lantai. Kenapa? Sebab Allah nak didik kita. Kamu adalah hamba, kita ni adalah hamba Allah. Hinakan diri kita. Once kita dah hinakan diri kita, Allah akan muliakan. Kat situ pula janji Allah. Kita dah jadi betul-betul rasa hina dengan Allah Ta'ala, Allah akan muliakan. Bila kita dah rasa kita ni fakir, Allah akan kayakan. Bila kita sedar kita ni ada lemah, Allah akan kuatkan. Begitu. Tapi bila kita rasa kita ni kuat, tak kuat mana pun. Ya, begitulah ya. Allahu Akbar. Jadi berkata Syekh Al-Buti rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, sekalipun, kata beliau, sekalipun kamu kaya, kamu sihat dan mempunyai harta yang banyak, maka janganlah kamu lupa kefakiranmu dan kelemahanmu. Bayangkan yang kamu menjadi tetamu Allah dalam hidangan Tuhan Maha Rahmat, bila-bila masa Dia boleh mengusirmu menjadi lapar dan hina. Kan tuan-tuan, maknanya kita ni sebenarnya tuan-tuan memang sangat-sangat lemah. Subhanallah, kalau boleh diistilahkan, nyawa kita ni sebenarnya di hujung-hujung tanduk je. Sebenar-benarnya lah, bukan kira tua muda, bukan kira sihat ke sakit, bukan kira patient ke doktor ke. Yang nama ajal tu bukan kira kan, tak kira siapa pun, tak kira di mana pun, cukup masa pergilah kita. Maknanya kita ni memang lemah, kita tak mampu. Kalau kita ni kuat, silalah kontrol nyawa kita. Aku kan banyak harta, kontrol, tak nak mati dulu. Boleh? Ini tak boleh. Dah tak boleh elak dah. Memang kalau time cukup time, datang-datanglah kat mana pun, tuan-tuan. Mana begitulah kita ni, lemah kita kan. Allahu Akbar. Tapi termasuklah kita ni kena merasa lemah dalam menghadapi, dalam menguruskan nafsu kita ni. Nafsu ni sidang jemaah sekalian, Allahu Akbar. Subhanallah, dugaan yang sangat besar yang mengancam kita kan. Nak kontrol lawan nafsu ni betul-betul lah, ya Allah, menguji betul lah. Sebab itulah janji Allah dalam firman-Nya apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah, mujahadah ni bersungguh-sungguh berjihad, macam berperang lah. Dan orang-orang yang berperang, bermujahadah melawan nafsunya di jalan kami, maknanya dia lawan nafsu, dia cuba lawan, kalah, lawan lagi, kalah, lawan lagi, tewas, tetap tewas, lawan, jatuh, bangun lagi, lawan dia. Maknanya apa? Maknanya apa? Cuba nak buat baik, berdosa, taubat, dosa lagi, taubat, dosa lagi, istighfar, lawan terus. Allah janji apa? Allah janji apa? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan benar-benar kurniakan mereka itu jalan-jalan kami. Masya Allah. Mana Allah nak lihat, nak tengok kita ni mujahadah. Bukan serah bola-bola je, serah ya. Ya Allah, aku ni lemah nafsu, ya Allah, tak mampu nak kontrol nafsu, ya Allah. Lemah. Serah diri bulat-bulat, menyerahkanlah. No. Bukan begitu. Allah nak kita ni mujahadah. Memang kita lemah, memang kita tak kuat, memang tak nampak syaitan, memang tak nampak iblis, tapi Allah sediakan bekal dah siap dah. Ni bacaan ni, ta'awudhnya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, baca kan, ta'awudhnya, bismillahnya, doa-doanya, macam-macam lah. Allah dah bekalkan, nak tak nak je tuan-tuan. Tapi yang walaupun ada bekalan tu, tanpa izin Allah tuan-tuan, tak boleh baca, tak boleh nak buat.
Jadi kita kena ngaku aku lemah ya Allah, bantulah aku ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk melawan nafsu aku ni ya Allah. Kita baca doa banyak minta pertolongan Allah Taala kan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah ya dalam menyebut namamu. Ya. Tuan-tuan, ikut logik akal kita, alah setakat tasbih, alah setakat istighfar 100, alah mungkin lah ikut logik akal, alah sekejap je selawat 100, tasbih laju, ikut logik kita tuan. Tapi kalau kita renung balik tuan, kalau tanpa pertolongan Allah tuan-tuan, boleh terbaca ke walaupun 100 tasbih, 100 istighfar, 100 selawat, 100 tahlil, tuan-tuan, tak terbaca. Elok tergantung tasbih kat situ kan. Elok tengok je lah tasbih, pegang Quran tu elok je, susun Quran tu kan, tanpa pertolongan Allah tuan, tak baca. Alhamdulillah lah kita ya, ada program yang berdayakan Quran, program baca surah Al-Mulk selepas solat berjemaah. Alhamdulillah, ni semua satu usaha kita lah ni. Usaha kita untuk bantu kita sebagai motivasi berjemaah, semangat kan. Alhamdulillah, barulah baca. Mana kekuatan, tapi hakikatnya Allah yang tolong, Allah yang tolong. Bila sedar benda tu, barulah kita akan sentiasa dibantu Allah Ta'ala ya. Jadi berkata Syekh bin Athaillah lagi, kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Jadilah dengan segala sifat rububiyah, sifat ketuhanan Allah itu, kamu bergantung kepada sifat itu. Bergantunglah, dalam bahasa lain, bergantunglah sentiasa kepada dengan sifat ketuhanan Allah Ta'ala. Dan dengan sifat perhambaanmu tu, kamu hendaklah hayati, sungguh-sungguh buktikan kamu ni memang hamba, tuan-tuan. Begitu. Maknanya kena sentiasa, kita ni kena sentiasalah bergantung kepada sifat Allah, sifat ketuhanan Allah yang maha sempurna. Tuan, nama pun Allah ya, Tuhan, Ilah, mana ada cacatnya. Sentiasa tak pernah jemu dengan doa-doa kita, tak pernah jemu dengan keluhan kita ya. Kita mengadu, mengeluh, yalah, mengadu ke sebagainya. Tapi mengeluh ni saya kurang minat perkataan mengeluh ni. Walaupun sifat manusia antara suka mengeluh. Kan? Aduh yang mengeluh. Mengeluh ni bukan tak baik, tapi kalau dah segala-gala selalunya mengeluh je tuan-tuan, kita jadi macam down. Patutnya apa-apa yang kita hadapi, janganlah mulakan dengan mengeluh. Ataupun memulakan dengan sangka buruk sebenarnya. Dan sebenarnya itu adalah doa. Belum apa-apa dah doa yang buruk-buruk. Jangan-jangan scammer ni, jangan-jangan tipu ni, jangan-jangan hujan hari ni, jangan-jangan accident gang, jangan-jangan kalah ni, jangan-jangan rugi ni. Come on lah. Itu adalah sangka buruk. Maknanya kita baik kita mulakan dengan doa. Ya Allah, untungkanlah. Ya Allah, lapangkanlah. Ya Allah, selamatkan aku daripada penipuan. Ya Allah, selamatkan aku daripada tipu daya. Ya Allah. Itu kan lebih baik. Dalam Islam kita diajar begitu, doa yang baik-baik. Dan Allah apa ada sebut dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Hadis qudsi. Allah menyebut apa? Allah sebut, aku ni, kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ni bergantung, ataupun dalam bahasa mudah, aku ni depends on, bergantung kepada sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Allah sebut dalam hadis qudsi, hadis sahih, hadis qudsi. Aku ni maknanya dalam bahasa mudahlah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ini mengikut, menurutkan apa sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku. Kalau hamba-Ku sangka aku ni jahat, maknanya rugilah hamba tu. Padahal Allah baik. Kalau hamba-Ku sangka tak adil Allah, tak adil lah, rugilah dia.
Tapi kalau hamba tu sangka ini adilnya Allah Ta'ala, hikmahnya aku ni banyak dosa, benda yang musibah yang menimpa aku ni pasti insya-Allah mudah-mudahan dosa terampun sebagainya. Tuan-tuan, itu lagi baik. Nah, ni sangkaan kita pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ya. Yang penting doa. Tapi apa yang berlaku? Berapa ramai yang doa? Yang ramai yang mengeluh. Allah hujan lagi. Allah jam pula. Aduh. Itu letih lah. Jam kepala. Hujan lagi. Subhanallah. Itulah manusia. Tubah. Hujan turun. Doa. Patutnya doa mulakan dengan doa. Kan? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan ini hujan yang baik. Tuan-tuan tahu kan? Antara waktu mustajab doa bila? Ketika hujan turun. Sebenarnya sekarang ni adalah waktu mustajab doa banyak sekarang ni. Sebenarnya. Tapi kita anggap, yang tak faham ni anggap ni musibah, musim balak, bencana, musim banjir, menyusahkan orang. Sebenarnya banyak tu dosa terampun. Doa lah. Doa. Hujan turunnya, ya Allah. Doa, ya Allah. Dan hati istighfar. Minta apa-apa hajat pun minta, insya-Allah. Insya-Allah. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah penyakit aku, ya Allah, dengan barakah hujan, ya Allah. Doa yang baik-baik. Kan? Ataupun kalau lebat sangat, doa lah. Kan ada doa alih hujan. Doa kali hafal doa alih hujan. Kena hafal, mudah doa ni. Nabi yang ajar juga. Ikut saya baca, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa alih hujan tu. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan ni, ya Allah, di sekitar kami. Pergi kat laut ke, kat gunung ke, ya, kat laut ke, bukan wala alaina, bukan atas kami, ya Allah. Itu doa Nabi ajar. Sebab apa? Ada sejarah doa tu. Ketika tu, ya, Nabi hidup lagi ketika itu kemarau, lama tak hujan. Jadi sahabat semua merayu, ya Rasulullah, doalah pada Allah, tolong ya Rasulullah, kami dah lama air tak ada ni, kemarau panjang ni, ya Rasulullah, doalah minta hujan. Nabi doalah. Sahabat minta doa, ya Allah, hujan lebat. Seminggu lebih hujan dekat Madinah, hujan sampai banjir, sampai nak bagi sembahyang pun. Dulu mana bukan macam sekarang. Sekarang semua tar kan, canggih Madinah, Mekah tu kan. Dulu tanah pada pasir lah, kena hujan, memang lekit dah, jadi lumpur semua tanah, susah lah sampai ke betis katanya. Dan sahabat sampai doa, ya Rasulullah, cukup lah hujan, cukup pula. Tadi minta hujan, ni dah hujan banyak, minta stop pula. Tu Nabi doa tu, Allahumma hawalaina wala alaina. InsyaAllah Ali, tak percaya bacalah, amalkan insyaAllah. Kan lagi baik kan daripada mengeluh, aduh hujan. Itulah kita yang asyik mengeluh je. Ini ubahkan dengan doa, ya. Bismillah. Jadi kata Syekh Ibn Ta'ilah, tahaqqaq bi awsafika yumidduka bi awsafihi. Bila kamu benar-benar mengakui sifat kehambaanmu, kekuranganmu, nescaya Allah akan membantumu dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Nampak? Ni janji Allah. Bila kamu benar-benar mengaku kamu sifat kamu memang lemah, tak mampu, memang perlukan hajat bantu Allah Ta'ala, Allah akan bantu kamu dengan sifat Allah yang maha sempurna. Kan? Tahaqqaq bi dhullika yumiddaka bi'izzihi. Allahu Akbar. Akuilah, mengakulah kehinaanmu, nescaya Allah akan menolongmu dengan kemuliaannya. Nampak? Dalam bahasa lain, mengakulah kamu ni memang sifat yang lemah, hamba yang lemah, kerdil, dhaif, hina, Allah akan muliakan. Wa tahaqqaq bi ajzika yumiddaka bi qudratih. Dan kamu mengakuilah, ya, kelemahanmu, ya, dan kedhaifanmu, Allah akan tolong kamu dengan kekuasaan Allah. Tahaqqaq bi dha'fika yumiddaka bi haulihi wa quwwatihi. Dan akuilah kelemahanmu, nescaya Allah
menolongmu dengan kekuatannya. Tuan-tuan, ini sebenarnya rahsia kemuliaan, rahsia kehebatan, rahsia ni, rahsia segala-galanya ni, rahsia kejayaan, rahsia kemenangan ni, rahsia dia, iaitu mengaku kita lemah, mengaku kita hina, mengaku kita ni memang kerdil, mengaku kita ni memang tak pandai, mengaku kita ni memang tak ada apa-apa, semua milik Allah. Ketika itu Allah akan mencurah-curahkan bantuannya, kekayaan, kemenangan, keberkatan, kebahagiaan, kekuatan, kesihatan, idea, ilham yang mencurah-curah, pertolongan, tuan-tuan, yang di luar jangkaan kita, insya-Allah. Yang jadi problemnya, kita tak mengaku, aku boleh, aku kuat, aku pandai, aku bijak, ana profesor saya doktor, kan, mastermind, saya kaya. Yelah, bila dah ngaku gitu, Allah biarkan. Oh, kaya lah, silakan. Oh, pandai lah, silakan. Oh, kuat silakan. Akhirnya tak kuat, tuan-tuan, kan. Dulu kan sejarah roket Challenger zaman bila tu Amerika nak buat roket Challenger, nak hantar wanita pertama ke bulan, katanya wanita perempuan pertama nak hantar ke bulan. Challenger, nama pun roket pun Challenger, pencabar. Wah, lama tu, dah lama tu. Sekejap je kan, naik atas beberapa saat je, second pom meletup ke atas, hancur habis. Dia buat kajian, silap sikit je, dia punya apa tu, macam apa nama, macam penahan, katanya lah penahan tempat roket dengan dia punya pelepas tu terikut, sangkut, katanya lah. Itu je, sikit je benda tu, terikut, meletup ke atas. Jangan cabar, dia Challenger. Pencabar siapa? Tak boleh. Jangan cabar Allah, tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Maknanya tak boleh, pantang sangat-sangat mencabar ni, tuan-tuan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mentahqiqkan sifat-sifat kehambaan, nescaya Allah akan membantu dengan sifat kesempurnaannya, kan. Kehinaanmu pula, nescaya Allah akan bantu tolong dengan kemuliaannya. Mengaku kita ni kurang, Allah akan tambah dengan kuasa Allah. Begitulah, sedang hadirin sekalian. Dan berkata Syekh Zarruq rahimahullah, fatahqiq bil awsaf, maksud membenarkan dengan sifat hamba ni atau mengakui kehambaan ni apa? Pertama, basatul karamah ajilan, terbentangnya karamah yang segera, dengan zahirnya tasarruf tadi, khidmat dan penghormatan, dan yang bertangguh dengan sabitnya rahmat dan nikmat. Maksud apa? Maksudnya bersegeralah menunjukkan kemuliaan hamba, yang tolong orang, hormat sebagainya, kan. Dan yang mengakui dan mensyukurilah, begitu. Jadi sedang hadirin sekalian, kita kena mengakui, menyedari bahawa kita memang lemah. Dan firman Allah, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, Allah tak kata orang beriman tau, ini umum ni, semua kena. Wahai sekalian manusia, semua, Malaysia, Singapura, Brunei, Amerika, London, Rusia, China, Japan, manusia ni semualah, Melayu, India, Cina, semua kena ni. Wahai manusia, kamu semua fakir, miskin kepada Allah. Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Cuba kita nak beritahu manusia semua ni kita lemah. Kadang kalau kita yang orang beriman Islam dengar ayat ni, kita sedar insya-Allah. Tapi orang-orang yang tak pernah dengar ayat ni, tu yang jadi lupa tu, kan, lupa diri tu. Sebab dia rasa dia hebat, betul? Sebenarnya tak hebat. Jadi kita rumuskan, nak mencapai kehebatan, mencapai kejayaan, nak menggamit bantuan Allah Ta'ala, apa syaratnya? Benar-benar mengakui kelemahan kita, tuan-tuan. InsyaAllah, bila Allah tolong, tuan-tuan, ada jalan keluarnya, insyaAllah. Kita ni kadang kita macam frust, macam tension, frust, macam putus asa,
nak mengolah nafsu kita ni. Ya Allah, bila dah nak selesai ni? Ya Allah, susahnya hidup zaman sekarang ni, fitnahnya doga macam-macam. Ya Allah, aku nak tak terkawal, nak kontrol nafsu aku sendiri ni. Ya Allah, macam mana ni? Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ada je Allah akan tolong insya-Allah. Baru nak buat maksiat, terlelap pula, ngantuk tidur pula. Kan? Baru nak pergi buat jahat, ada je sangkanya. Itu Allah bantulah tu. Allah bantulah tu. Tak jadilah. Baru nak pergi merompak, kita rosak pula, kan? Baru nak pergi, ada polis tangkap pula. Baguslah tu, maksudnya adalah Allah menghalang tu. Dan kalau tak jadi betul, kan? Begitulah maknanya kita minta, kan, tuan-tuan, minta Allah tolong, insya-Allah Allah akan bantu kita. Sedang hadirin sekalian, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah taala. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dan berkata lagi Syekh Ibn Ta'ilah, rubbama ruziqal karamah man lam takmul lahul istiqamah. Ada kalanya diberikan karamah, kemuliaan kepada seseorang yang belum mantap lagi istiqamahnya. Ini kena faham. Apa karamah? Karamah ni adalah janji Allah, anugerah Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah. Karamah kita sebut dulu keramat. Keramat para wali Allah, keramat. Karamah dalam bahasa Arab, karamah, kemuliaan sebenarnya, kemuliaan. Allah tahu Allah muliakan kita ni, tuan. Antara kemuliaan Allah Taala ni doa makbul. Dah memang kita urgent nak cepat, tiba-tiba jalan okey je, hijau jalan sampai cepat, on time. Alhamdulillah. Kan, pernah jumpa tak? Alhamdulillah. Itu karamah, itu kemuliaan. Allah tolong, bantu. Senang, mudah, on time, bantu, mudah. Ikut logik memang tak boleh, tapi ada jalan. Kalau itu karamah, contoh kan, contohlah. Yang lagi hebat lah, ikut tahap hamba lah, tahap hamba Allah, tahap imannya lah. Yang lagi hebat tuang kereta, tuang air dekat kereta je, tak payah isi minyak. Saya lupa nama, ada ustaz doktor tu, Allah, Dr. Zahar Zahazan, kan, famous Dr. Zahazan yang cerita ceramah dia dulu. Ada seorang dah meninggal lah, siapa nama, tuan guru dekat Haji Wahid, Haji Abdul Wahid gitu lah, orang alim kat Melaka dulu, zaman sekarang ni, tapi dah meninggal lah. Tuan Haji Abdul Wahid, Masya Allah, orang alim. Ketika dia dijemput, adalah tugas pergi ceramah, pergi dakwah dekat Pahang, katanya zaman dululah, tahun 60-an katanya, jalan hutan, jalan Pahang, hutan, kereta kita buruk jalan tu, tiba-tiba minyak habis tengah-tengah hutan, minyak habis. Dulu bukan macam sekarang kan, banyak tempat isi minyak, kan. Jadi katanya Tuan Haji Wahid ni, Abdul Wahid, dia turun dekat sungai, tepi sungai tu, dia elok kat air sungai parit tu, tuang kat kereta dia, tuang. Dia ada dalam kereta dia, ikut dia, follow dia lah, anak murid dia lah ikut dia, tuang sendiri, tuang kat kereta tu, start elok jalan sampai sampai pergi tempat dia nak tugas ceramah tu, elok je balik ke Melaka balik. Tapi dia pesan dengan anak murid yang ikut sekretari dia tu, ini untuk kita, tolong jangan beritahu orang lain, ini untuk kita je yang hadir sama-sama saya ni. Tapi kalau semua orang macam itu, tuan, habis Petronas, kan, habis kan Shell, Esso, habis Petron, kan, tutup kedai. Bila semua dah tuang minyak je, kan, beli air mineral je tuang. Itu karamah. Tapi maknanya nak cerita ke sini, rubbama, kata Syekh Ibn Ta'ilah, rubbama ruziqal karamah man lam takmul lahul istiqamah. Ini kita faham, iaitu ada kalanya, ada ketikanya diberikan karamah ni, kemuliaan ni kepada seseorang hamba Allah tu yang belum mantap lagi amalan dia, yang belum, maknanya belum mantap lagi ibadah dia tu. Nampak macam dia tak ya je ni, kan, dia tak ya, budak ni kan, orang ni dia tak ya je, kan, dengan tak pakai songkoknya, dengan baju biasa, dengan seluar jean, t-shirt je, contoh kan, agaknya lah, kan, biasa je pakcik ni, kan, tapi dia baca air, baik orang tu, sembuh, contoh kan. Agaknya lah, maksudnya bukan pada zahir badan, zahir pakaian, bukan, dia bukan, dan bukan pada amalan. Karamah ni milik Allah, Allah yang bagi, bukan usaha kita. Gitu, maksudnya Allah yang bagi, khususiah. Jadi karamah ni boleh diperolehi
dengan adanya istiqamah beribadah tu ataupun kurang sempurna, sama ada sempurna ataupun tidak, boleh jadi. Tapi itu adalah ujian. Nah, sebenarnya ujian untuk orang yang dapat itulah. Katakan orang yang tak faham, dia kalah dengan ujian, dapat karamah tu, dia makin sombong. Aku tak semayang berdapat ni. Makin sombong pula. Tu ujian untuk dia lah. Kalau dia ingat ni adalah anugerah Allah, ujian untuk dia, sabar atau syukur ataupun kufur, dia akan bertambah iman, akan bertaubat dia untuk lebih baiki amalan dia. Tapi kalau dia kalah tewas dengan ujian tu, maka dia akan makin jauh kan. Silap-silap berkawan dengan syaitan pula, wal'azubillah kan. Syekh Ibn Abbad rahimahullah berkata, al-karamah al-haqiqah innama hiya husulul istiqamah wal wusulu ila al-kamaliha wa marji'aha ila amrain, sihatul iman billah azza wa jalla wa itba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ni maksud kita faham balik. Karamah yang benar iaitu sampai kepada istiqamah. Itulah karamah yang benar sebenarnya, istiqamah, sampai kepada kesempurnaannya dan rujukannya kepada dua perkara. Nak rujuk dua perkara ni, iaitu sah dia beriman dengan Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang datang daripada Nabi SAW, zahir dan batin. Maknanya tuan-tuan, walaupun disebut sini ada kalanya karamah tu diberikan kepada hamba-hamba Allah yang mungkin belum istiqamah betul-betul, tapi taklah teruk sangat. Maksudnya jangan sampai orang yang tak pernah semayang pun. Maksudnya tu tadi tu, dia ada dua, sama ada karamah ataupun istidraj. Silap-silap istidraj. Karamah ni kemuliaan anugerah Allah, hamba-hamba Allah yang terpilih. Walaupun mungkin amalan dia tak sempurna, tapi hati dia baik, tapi dia jujur, tapi dia ikhlas, dia tak sombong, dia tak takabur, dia sedar dia banyak kelemahan, tapi dia cuba nak ubah, nak bertaubat, nak baik. Dia dalam proses, Allah berikan karamah untuk dia. Dalam kes yang lain, tak bertaubat, tak semayang, seluar pendek kan. Orang solat Jumaat, dia basuh kereta, relax, muka selamba je kan. Agaknya lah contoh. Mana tak semayang, tak apa, tak puasa. Orang macam ni dapat karamah. Ni hati-hati. Ujian untuk dia dan ujian untuk kita juga. Sebab tu zahir tu, syariat tu kena jagalah kan. Hebat-hebat macam mana pun, tapi sebab yang asas tu pun tak buat, macam mana kan. Kan begitu. Jadi karamah yang benar iaitu sampai kepada istiqamah tadi tu, ikut perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Dan berkata Abu Hasan Asyazali, innama huma karamatan jami'atan muhitatan, karamatul iman bimazidil iqan wa syuhudil ayan, wa karamatul amal ala al-iqtida wal mutaba'ah wa mujanabatid da'awi wal mukhada'ah. Baca maksud dia, sesungguhnya kedua-duanya merupakan karamah yang lengkap. Karamah iman dengan bertambahnya keyakinan dan penyaksian, karamah amal atas ikutan dan menjauhkan dakwaan serta tipu daya. Maknanya iman betul, itu baru nama karamah yang betul. Kalau katakan dia ada karamah sebagainya, dia kata aku pandai, aku ni yang pandai ni, saya boleh je nak buatkan awak ni. Saya pula boleh, dia pula yang ada kuasa. Siapa dia kan? Tu dah lain macam lah. Tapi kalau dia cakap beralah, saya tak ada apa, ni semua Allah Ta'ala sembuhkan, ni bukan saya ikhtiar, saya cuba ya, insyaAllah. Kita minta dengan Allah sama-sama, minta dengan Allah, bismillah, kita minta air ni. Itu lain lah, ayat pun lain kan ya. Maka sesiapa yang dikurniakan kedua-duanya kemudian menjadikan rindu kepada yang lain, maka sebenarnya dia adalah hamba yang terpedaya dan pendusta. Tiada demikian itu sebarang habuan dalam ilmu dan amalan dengan benar. Maka siapa yang dimuliakan dengan penyaksian raja atas sifat redha, lantas menjadikan rindu kepada menternak binatang dan mencabut keredaan, semua karamah yang tidak disertakan redha daripada Allah Ta'ala dan daripada Allah, maka sahabatnya itu telah berlaku istidraj, yang terpedaya, kurang atau binasa. Tuan-tuan,
Kan. Allahu Akbar. Yalah, kita ni kat Malaysia ni negara majmuk, kita jumpa orang yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, kan. Yang bukan Islam tu cocok cocok bersih kan. Nampak okey tak mati pun. Cangkuk kulit belakang boleh terbang macam butterfly. Tergapung, tak mati pun. Ikut logik dah terkoyak-koyak tu dah mati hospital lah. Tapi selamba je. Adakah itu karamah? Itu ada istidraj. Mungkin sihir. Tu supaya apa? Apa istidraj? Adalah anugerah benda yang pelik-pelik berlaku yang Allah izinkan, macam sihir, macam magic-magic yang pelik-pelik ni Allah izinkan, tapi itu adalah istidraj supaya dia makin leka, makin lalai, makin takabur, makin sombong, makin jauh dengan Allah Ta'ala, makin jauh. Itu istidraj, wal'aizbillah, kan. Maknanya walaupun dia kafir tapi dia potong lidah, contohnya potong magic, potong lidah sambung balik, potong lidah masuk dalam gelas, lidah semua lidah saya dah potong dalam gelas, ayo sambung balik. Dulu ada kan dulu. Itu istidraj, bukan karamah. Apa tujuan buat gitu? Kan? Ingat dulu almarhum, kira guru saya jugalah dulu, ialah dia orang beramal apa tu. Dulu zaman dia dulu ada orang buat dekat JB dengan gitu. Style macam tu, potong lidah, magic masuk dalam gelas. Jadi sebelum orang tu potong, dia jumpa orang tua ni, dia kata, "Hello kawan. Hello Pak Haji. Tolonglah saya mau cari makan ininya." Jangan kacau saya. Maknanya dia tahu hamba Allah ni yang bukan apa ni, bukan sebarangan. Bimbang bila orang tua dia ada situ, takut tak jadi magic dia, syaitan itu tak jadi. Jadi dia pesan, tolong jangan kacau, saya nak mau cari makan. Okeylah, dia buat kerja dia lah begitu. Jadi itu adalah istidraj. Itu bukan karamah. Kita beri ruang insya-Allah untuk azan. Insya-Allah sambung lepas azan insya-Allah. Insya-Allah. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. اللهم رب هذه الأمة وصلت القائمة. Berkata Syekh Abdul Abbas Al-Mursi rahimahullah, laisa sya'nu man tutwa lahul ard fa idza huwa bi Makkah wa ghairiha min al-buldan, innama sya'n man tutwa anhu awsafa nafsahu fa idza huwa 'inda rabbih. Bukanlah tujuan atau bukanlah maksudnya, bukanlah karamah yang hakiki lah seseorang yang dilipat buminya maka dia boleh pergi ke Makkah, pergi negara mana kat dunia ni. Ya, tuan-tuan, benda ni berlaku, kita jangan nafikan, memang berlaku.
Memang pernah berlaku. Kita bukan pelik, bukan benda pelik. Berlaku. Bukalah sejarah ya. Dah kisah Tok Kenali orang Kelantan, ketika gunting rambut, tiba-tiba katanya dia nak minta izin dengan tukang gunting tu, kejap hamba nak pergi keluar kejap. Dia keluar kejap, dah keluar lama tu, dia masuk balik. Ni almarhum Tok Kenali di Kelantan tu, dah masuk balik macam baru lepas terbakar, macam baru lepas abu-abu kaya apa terbakar ni. Bagaimana Tok tadi Tok? Kata yang gunting rambut tu tadi pergi Mekah, tolong dekat Mekah ada kebakaran tu, hamba tolong kejap. Itu dekat Kelantan. Tapi dia pergi Mekah macam mana? Naik flight, naik helikopter, naik roket, wallahu alam. Mana yang berlaku, tak mustahil. Tapi sebenarnya kata Syekh Abu Abbas, bukan setakat itu je, bukan setakat begitu tuan-tuan. Maknanya bukan setakat Allah lipatkan bumi itu, okay? Tapi adalah lipat segala sifat nafsu kita yang jahat ni. Itu adalah betul-betul. Lipat bumi ni ada doa tu, doa musafir tu kan. Doa musafir tu kalau kita baca, ada dalam doa musafir tu, wa tuwi anna bu'dahu. Dalam doa musafir tu kan sebut. Ada sebut tu. Wa tuwi anna bu'dahu kan, doa apa doa musafir? Nak pergi KL pergi jauh kan? Apa? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda kan? Doa tu kan, ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah dalam safar kami ni, musafir kami ni ya Allah, kebaikan dan ketakwaan dan amalan yang kau redha ya Allah. Wa na'udzubika min wa'tha'is safar, kami minta jauh ya Allah, berlindung daripada kepayahan ketika musafir. Antara doa tu wa tuwi anna bu'dahu, dan lipatkanlah bumi ya, dilipatkanlah kejauhan jarak safar kami ni. Ada doa tu, lipat macam mana? Tuan-tuan, itu semua kuasa Allah Ta'ala, lipat. Dan ada hadis yang sahih pun Nabi sebut, innal arda tutwa lailan, sesungguhnya bumi ni Allah lipatkan di waktu malam. Sebab tu tuan-tuan yang suka travel jauh-jauh, pergi KL ke pergi mana jauh-jauh, dengan jalan malam dengan siang, mana best? Mana lapang? Malam kan? Pertama lapang, keduanya mungkin tak jam, lapang, cuma kita kena cukup rehat lah, lapang. Sebenarnya hadis Nabi sebut innal arda tutwa lailan, bumi ni Allah lipatkan sikit di waktu malam. Cuma kita boleh buat kajian, cubalah test sekali, cuba buat kajian set meter kat kereta tu kan. Daripada JB pergi KL di waktu siang, okay, next time balik KL ke JB balik set waktu malam. Mungkin wallahu alam, cuba nak test, berani cuba test sekali. Cik Azwan pergi KL, cuba set. Sebab Nabi kata yakin, mungkin bukan meter tu yang beza, tapi perasaan kita dilipat waktu malam. Memang singkat masa, Allah mudahkan tuan-tuan ya, wallahu alam tuan-tuan. Jadi tak mustahil kalau betul-betul meter tu pun kurang sikit, jimat 5-6 km 10 km, masya-Allah, satu karamah tu kan. Kan tuan-tuan, maknanya sidang hadirin sekalian, karamah ni adalah anugerah Allah kepada hamba-hambanya ya, yang Allah pilih. Tapi kita jangan heran sangat. Sebab apa? Ni kata-kata para wali Allah misalnya dia sebab apa ni? Misalnya Abu Yazid ni terakhir kata Abu Yazid sebenarnya ya, lau anna rajulan basata musallahu 'ala al-ma' wa tarabba' fil hawa fala taghtaru bihi hatta tanzuru kaifa tajidunahu fil amri wan nahi. Sekiranya seorang lelaki telah menghamparkan tikar sembahyangnya di atas air dan duduk bersila atas udara, maka janganlah kamu terpedaya dengannya sehingga kamu melihat bagaimana dia dapat melakukannya pada perkara suruhan Allah dan larangan Allah. Bukan heran dekat dia terbang atas air, tak terbang, boleh solat atas air, sabar dulu, itu memang karamah. Tapi tengok amalan harian dia macam mana. Kalau langgar juga, tak semayang, minum arak, mana terang-terang buat jahat,
Magic lah kan. Ini bukan karamah ni, mungkin istidraj. Jangan pelik kan. Tuan-tuan begitu. Untuk saya lupa yang mana lah, tapi arwah bapak saya pernah cerita lah dulu. Buyut dulu lah, buyut. Atuk engkau orang dulu kan, orang lama lah, orang Jawa ni. Kata atuk engkau yang ni, saya lupa nama dia lah. Dia kampung Abah dekat Bagan, Parit Besar. Jadi buyut engkau dulu, saya lupa nama dia. Yang nama saya sekarang ni, dia ni punya hebat. Boleh, kalau dia nak mandi tu kan, rumah dulu kan ada kolam dekat depan rumah ada kolam. Situlah kolam, itulah mandi, wuduk itu kan. Jadi kata arwah abah saya, atuk engkau tu bergatuk lah, buyut. Dia rambut panjang, dia boleh bersila tengah-tengah kolam tu. bersila atas air. Dulu lah abah saya cerita lah, bersila dia mandi kolam, mandi cedok, bersila atas air. Sebab kan, bukan saya tak boleh, saya lemah, saya tak boleh kan. Ini cerita buyut lah kan. Tapi wallahu alam lah apa amalan dia kan. Tapi walaupun begitu, kita jangan bangga sebab apa ni kata terakhir kata siapa ni, syaitan yamurru fil lahzah min al-masyriq ila al-maghrib wa huwa fil la'natil an. Syaitan kata, sebagai ulama kata, syaitan tu yang Allah laknat tu, dia berjalan daripada timur ke barat, laju syaitan ni boleh terbang semua ni sesaat je, sedangkan dia dilaknat Allah Taala. Itu syaitan. Jadi kita nak bangga apa dengan karamah tu kan. Lagi satu kata para ulama, al-hitan fil ma' wa at-tayr fil hawa a'jabu min zalik. Ikan-ikan dekat dalam laut lagi pelik kita nak fikir. Lagi hebat dia. Dengan tak ada oksigen boleh bebas dalam laut, lagi hebat daripada kita. Dengan burung-burung dekat udara terbang beribu kilometer, lagi hebat. Kalah, kita pun kalah. Yang maknanya ini adalah satu pendapat para ulama ya, yang mendidik jiwa mereka supaya jangan terpedaya ya, dengan apa nama ni. Tapi jangan nafikan pula. Dan jangan nafikan karamah tak ada zaman Nabi pun. Nabi pergi pegang berluka-luka. Ya, itu nak menunjukkan Rasulullah tu manusia, bukan jin. Tapi pernah tak kita Nabi hijrah tu Allah tolong, Suraqah tu dah kejar naik kuda tu, dah dekat nak tangkap Nabi, sungkur kuda tu. Kita dengar cerita ni betul, bukan main-main. Allah tolong, Allah bantu. Mana Quran itu mukjizat. Mana ada tuan-tuan, ada Mana sidang hadirin sekalian, pernah tak sahabat yang buta Nabi doa baik sembuh buta dia? Ada kan? Ada. Maknanya itu namanya mukjizat. Bukan, jangan nafikan. Tapi tuan-tuan, sebenarnya karamah yang sebenar tadi itu adalah bagaimana kita boleh mengawal, mengolah tuan-tuan diri kita, nafsu kita ini tuan-tuan menjadi hamba Allah yang akur dengan perintah Allah. Itu sebenarnya kan yang kita nak nak tuju. Sidang hadirin sekalian, tuan-tuan, kita tutup dengan doa. Ya, semoga kita menjadi hamba Allah yang Allah tolong, yang Allah bantu tuan, untuk kita sentiasa menjadi hamba Allah yang bertakwa dan beramal soleh insya-Allah, dan menjauhi segala yang pantang larang dan segala tegahan Allah Taala. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah.